Allahumma Allah. Perarakan maulud dengan teh pusam ni macam adik abang. Sorry to say. Dan saya bermaksud dengan apa yang saya kata. Kita merayakan Maulid Rasul sama dengan agama Hindu merayakan Thaipusam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada anda, terima kasih kerana berada di channel ini. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu isu yang telah pun sekian lama dibahaskan dan juga telah pun diselesaikan oleh para alim ulama daripada dahulu kala sehinggalah sekarang ini. Namun isunya belum lagi selesai dan ada juga ditimbulkan oleh sesetengah pihak, iaitu berkenaan dengan isu sambutan ataupun perayaan meraikan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disambut dan diadakan di seluruh dunia Islam. Okey, jadi pertama kita akan dengarkan dahulu bingkisan daripada ceramah dan juga tazkirah daripada seorang ustaz, iaitu Ustaz Halim, berkenaan dengan pandangan beliau dalam isu sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita dengarkan. Arak maulud Nabi belum tentu ada iman lagi. Belum tentu. Pasal apa? Hari Senin ni pun saya pusam juga, arak juga. Kita hari Khamis, dia pun hari Senin. Sorry tu saya lah, memang dia Muslim nampak macam kasar. Tapi saya tak tahu nak kata beza perarakan maulud dengan teh pusam ni macam adik abang. Sorry to say. Dan saya bermaksud dengan apa yang saya kata. Tak ada beza. Ada beza Dan tidak dijumpa amalan perarakan ini daripada mana-mana salafus salih. Ya. Selalu saya katakan, sebelum kita diwajibkan oleh Allah cinta Nabi, Allah telah mewajibkan Nabi Muhammad mencintai Nabi dulu. Betul. Nabi Muhammad dia kena cinta Nabi dulu. Lepas tu Allah mewajibkan para sahabat cinta Nabi. Kemudian baru kita mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Lepas itu kita cinta para sahabat, para ulama. Kerana mereka mencintai Allah dan Rasul. Dan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Itulah wala' kita. Bagaimana Nabi sayang Nabi Ibrahim? Dia sayang Nabi Ibrahim. Ibrahim doa Mekah, dia guna doa Ibrahim doa Madinah. Ya. Ibrahim sembelih Ismail, dia doa kepada Allah supaya diberi syariat nahar kepada dia. Ibrahim buat Kaabah, dia doa pada Allah supaya dia tawaf Kaabah. Tapi pernah tak kita tengok Nabi Muhammad buat hari maulud Nabi Ibrahim? Tak ada. Tak ada. Kalau Nabi tidak mencintai Ibrahim, tidak sah nubuah dia. Tak sah. Ya. Hubungan Nabi dengan Nabi dulu ni banyak dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan. Tentang Musa, tentang Isa. 25 Nabi itu diangkat. Nabi yang kita tahu, Nabi yang kita tak tahu. Datang pula sahabat sayang Nabi. Tak pernah kita jumpa sahabat buat maulud Nabi. Tak pernah. Datang imam-imam mazhab yang kita tumpang ilmu mereka. Mereka mengaji, sebahagiannya Abu Hanifah, Nu'man mengaji dengan sahabat Nabi. Tak pernah Abu Hanifah buat maulud kerana dia mengaji dengan sahabat Nabi. Tak ada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ni, nak cari bab tajuk kitab pun tak jumpa bab maulud. Tak jumpa. Tak ada Tapi kita buat. Sebab Maulid tak ada dalam kitab Kenapa? mazhab Sayang. Syafi'i. Ya. Habis tak ada asal-usul ni. Macam mana kita boleh buat? Agama tidak boleh taklid. Agama tidak boleh orang buat kita buat, dia tak jadi agama. Ya. Roti canai pun cuba pergi buat tengok. Orang buat, kita buat, tak jadi roti canai. Dia jadi roti sorai. Tak jadi. Ingredient tak cukup. Bukan boleh. Orang tak pernah isap okok, cuba isap okok, batuk seminggu. Habis. Betul? Orang yang pernah isap okok, saya kata macam tak ada batuk apa. Dia kata hang tak hero, tengok aku hero macam mana. Tak. Agama ni tidak boleh tuqallidu fulanan wa fulanan, kita ikut fulan, tak boleh. Agama ini adalah hujah. Agama adalah hujah, dan lebih-lebih Allah menjadikan sahabat itu ummatan wasata litakunu syuhada'a alaikum. Mereka menjadi ummah yang terpilih dan adil dan menjadi saksi kepada ummah yang lain. Okey, ini adalah ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, tak silap saya. Yang mana Ustaz Alim ada menyatakan dan sebutkan ayat Quran sebentar tadi ada kesilapan dan perlu pada pembetulan. Yang mana ayat tersebut jelas menunjukkan ayat kalimat yang lain, iaitu litakunu syuhada'a 'alan nas, iaitu untuk menjadikan syuhada petunjuk
contoh hidayah kepada seluruh manusia. Alan nas bukannya alaikum. Ya, okey, pembetulan saja. Teruskan. Oh, subhanallah. Mereka ummatan wahidah. Ummah yang satu. Kita kena. Imam Malik kata tak baik kamu kalau kamu tak ikut orang dulu. Orang dulu tu siapa dia? Salafus salih. Kena ikut salafus salih. Jadi tak ada. Okey, itu dia penerangan dan juga tazkirah ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz Halim berkenaan dengan isu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi apa kata kita dengar pula pandangan dan juga kenyataan daripada Superintendent Assistant Commissioner Dato' Ayub Han, iaitu Ketua Polis Johor Darul Takzim berkenaan dengan isu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita dengarkan. Dalam keadaan sekarang ni memang kita tidak dapat menafikan bahawa social media ni adalah satu medium yang penting yang digunakan untuk menyebarkan berbagai fahaman. Ya. Dan dalam konteks penyebaran fahaman-fahaman yang ekstrim yang saya rasa tak sesuai untuk diamalkan di Malaysia ni pun banyak menggunakan medium YouTube. Ya. Kita lihat individu-individu yang berkenaan, mereka memberi pandangan-pandangan yang tak sealiran dengan pandangan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang kita amalkan sejak turun-temurun ni. Kalau sini Malaysia ni mazhab Syafi'i. Ya. So Mazhab Syafi'i. sebab itu saya selalu katakan bahawa selagi kita memegang kepada 4 mazhab ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, insya-Allah kita takkan tersasar. Tapi apabila kita mula menerima pandangan-pandangan luar yang dibawa oleh ustaz-ustaz YouTube ni lah, sama ada Syiah ataupun golongan yang mendakwa sebagai Salafi, itu yang menimbulkan kekeliruan dan menimbulkan keraguan, menimbulkan perpecahan di Malaysia. So, aspek ustaz YouTube ni kadang-kadang mereka mengambil part-part yang tertentu saja. Kita tak ambil keseluruhan. Jadi ini menyebabkan kalau hanya individu umat Islam yang biasa ni tak ada asas agama mendengar melihat part-part tertentu tanpa melihat penerangan-penerangan penjelasan yang sebelum itu, jadi kita akan tersasar. Orang Ini awam yang mendorong kepada pelakuan-pelakuan aksi-aksi yang saya rasa menjurus ke arah keganasan. Kalau kita tengok sekarang kita banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh umat Islam Malaysia ni yang saya rasa tak sepatutnya dikeluarkan. Contohnya, apabila mereka mengikuti ustaz-ustaz YouTube ni, ada individu ustaz yang mengatakan bahawa apabila kita merayakan Maulid Rasul sama dengan agama Hindu merayakan Thaipusam. Adakah kita nak menerima pandangan itu? Saya rasa itu tak sepatutnya berlaku di Malaysia. Itu yang pertama. Dalam konteks YouTube juga, memang daripada siasatan yang kita buat ni, hampir 95% daripada anggota-anggota IS yang direkrut melalui social media. So, medium yang digunakan ni adalah YouTube. 95%. Jadi, saya rasa umat Islam Malaysia ni perlu berhati-hati. Saya tidak mengatakan kita perlu menyekat YouTube ni. Kita memang tak boleh menyekat. Tapi setiap apa yang dibicarakan dalam YouTube ni, kita perlu analisa, perlu rujuk pada pakar-pakar agama. Agar taksiran yang kita buat tu betul, agar kita mendapat penjelasan yang betul supaya kita ni tak tersasar. So itu paling penting, rujuk kepada pakar agama. Kita ada banyak ustaz. Kat dalam kaki pun ada punya portal lah yang kita boleh tanya soalan. Tu tanyalah. So ustaz ni agar kita tak tersasar. Ya, itu dia kenyataan dan juga pandangan yang telah pun dikeluarkan oleh SSC Dato' Ayub Han, Ketua Polis Johor berkaitan dengan isu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terlalu banyak manfaat dan juga banyak info-info berguna yang kita boleh ambil daripada YouTube. Namun, kita perlu filter dan perlu kita tapis daripada manakah sumber-sumber agama yang kita ambil. Adalah satu kemuliaan, satu perkara yang bagus, satu perkara yang positif dan baik bila mana kita nak belajar agama daripada seorang guru yang lain di dalam channel YouTube. Jadi apapun kepada anda di luar sana, dengan rasa insaf dan juga ikhlas dari hati ini, kami sarankan kepada anda di luar sana agar sama-sama berhati-hati dalam memilih guru. Pastikan jangan salah memilih guru. Dan sebagai seorang pendakwah, seorang agamawan, pastinya kita mempunyai pandangan masing-masing. Dan sebelum melontarkan sesuatu pandangan, maka hendaklah kita sentiasa berhati-hati dan menjaga sensitiviti agama dan juga masyarakat agar tidak berlaku kekacauan dan juga huru-hara di dalam negara kita. Dan insya-Allah semoga umat Islam kembali bersatu padu, bersatu teguh untuk mendepani segala cabaran di zaman ini.
Okey, jadi kepada anda terima kasih kerana menonton dan insya-Allah jangan lupa untuk support kami dengan tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk anda sokong dan support kami untuk kami terus berkarya di masa akan datang. Dan insya-Allah video yang kedua akan menyusul berkenaan dengan diskusi ilmiah berkenaan dengan isu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para ilmuwan. Jadi nantikan video seterusnya, jangan lupa terus follow kami. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.